penting untuk anda kalau anda ingin bekerja dalam sektor kerajaan. Jadi data anda perlu dikemaskini di portal Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Kalau dulu SPA 8I, sekarang telah pun ditukar kepada yang baru iaitu SPA 9. Jadi untuk bercakap mengenai perkara ini, kita bersama dengan Pengerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia SPA iaitu Tan Sri Zainal Rahim Seman. Jadi hari ini kita akan bercakap secara spesifik dan khusus tentang SPA 9, Tan Sri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat? Fika, sihat. Alhamdulillah. Baik, bila kita bercakap mengenai SPA 9, mungkin ramai juga yang nak tahu apa bezanya sangat dengan SPA 8I ini. Mungkin kita boleh mulakan terlebih dahulu dengan yang tu. Baik, SPA 9 adalah merupakan satu platform yang diubah suai menambah baik daripada SPA 8I. Kalau nak dibandingkan dua ini, pertamanya SPA 9 lebih interaktif dan mudah diakses. Dan yang ketiganya, dia mempunyai maklumat yang diintegrasikan bersama dengan agensi lain. Sedangkan SPA 8I tidak mempunyai kemudahan yang sedemikian. Pendek kata, calon-calon yang memasuki SPA 9 akan lebih mudah untuk mengisi maklumat kerana ada maklumat itu telah pun dimuat naik daripada agensi berkenaan. Saya berpandangan bahawasanya SPA 9 itu lebih baik dari segi pengesahan maklumat itu sendiri. Autentisiti maklumat itu. Jadi jika calon yang telah pun memuat naik data mereka di SPA 8, adakah perlu untuk memuat naik kembali data terbaru mereka di SPA 9 ataupun memang telah di auto upload ke SPA 9? Cik Ridwan, inilah kerisauan di kalangan calon-calon. Banyak yang bertanya sama ada maklumat saya dalam SPA 8I hilang ataupun tidak dapat diakses semula. Saya ingin memberikan penjelasan bahawasanya jangan bimbang, maklumat-maklumat dalam SPA 8I telah pun dimuat naik dalam SPA 9. Namun begitu, calon-calon diberikan peluang untuk pertama membuat semakan semula maklumat-maklumat tersebut dalam konteks mengemaskini maklumat. You have to update. Yang kedua, bagi calon-calon baru yang ingin memohon pekerjaan, boleh terus memasuki SPA 9. Ya? Mudah saja. Hendaklah kita masukkan nombor kad pengenalan kita. Kemudian, nombor kad pengenalan kita itu, kalau kita masukkan dengan tepat dan betul, ianya akan disahkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara. Keluar di paparan itu menyatakan nombor ini, pengenalan ini adalah betul. Jika tak betul, dia akan keluarkan kenyataan. Dan nama sekalipun, katakanlah nama, saya ambil contohlah, Ridwan bin Ali. B ni, atau bin, membawa keputusan yang penting. Kalau kita tidak memasukkan nama itu dengan betul, Ridwan bin Ali, B-I-N, maka dia tidak akan keluar. Sebab tidak tepat dengan ada di Jabatan Pendaftaran. Ini mengesahkan calon itu adalah merupakan calon yang sebenar memohon. Faham. Jadi sebenarnya lebih berintegriti sebenarnya. Bin binti pun itu memainkan peranan. Betul, Syafiqah. Itulah sebabnya SPA 8I ada kalanya calon-calon memasukkan maklumat tidak tepat. Terutama tentang keputusan peperiksaan. Betul. Kelebihan di sini, mana-mana calon yang memasuki SPA 9 bagi tempoh-tempoh tertentu, saya ambil contoh. Kalau CJ Pelajaran Malaysia bagi jawatan-jawatan yang kelayakannya CJ Pelajaran Malaysia, apabila mereka masuki sahaja CJ kelayakan mereka, contohnya bahasa Malaysia A, calon itu tidak perlu memasukkan jika kelulusan mereka itu tahun 2000 sehingga kini. Sebab maklumat itu telah dimasukkan dalam sistem di Lembaga Peperiksaan Malaysia. Tetapi kalau keputusan peperiksaan itu 1999 ke bawah, mereka kena masukkan. Sebab Lembaga Peperiksaan tidak memasukkan tahun yang sedemikian itu dalam sistem mereka. Mana-mana yang ada dalam sistem di agensi berkenaan, kita boleh muat naik. Contohnya keputusan ijazah universiti. 2014 ke atas, kita boleh trace melalui sistem yang ada di universiti, Kementerian Pengajian Tinggi. Tetapi kalau 2013 ke bawah, tidak dapat.
calon itu tidaklah mengisi dengan sendiri. Okey. Namun begitu, mana-mana calon yang mengisi, hendaklah mengisi dengan tepat dan betul. Andai kata kita tersilap isi dengan ada niat-niat tertentu, misal katalah ya, dapat B, dia nak tukar jadi A, misal contohlah. Dan kita kesan ada kejadian di mana calon-calon tidak tepat mengisi keputusan peperiksaan. Dalam konteks SPA 9, tidak boleh diubah. Kalau konteks dulu, dia boleh ubah suka-suka dia. Sekarang tak boleh ubah. Okey. Kesilapan itu, kalau tersilap itu maknanya tidak betul. Dan calon kena buat balik semula. Kena buat balik semula, kena isi semula Isi dalam balik SPA semula dengan 9. betul. Panjang jadi prosesnya. Jadi kena berintegriti lah dalam Ya, mengisi. pendek kata kena berintegriti untuk mengisi. Mungkin kita boleh bersentuh sedikit cara permohonan ni. Sebab kalau tadi kita sebutkan SPA 9 ni dia punya konsep dia lebih mesra berbanding SPA 8I. Barangkali calon-calon menganggapkan bahawa SPA 9 ini suatu yang sukar agaknya. Dan setengah tu memberikan komen. Banyak SPA yang kami isi, tetapi akhirnya tiada juga peluang berkhidmat dengan kerajaan. Istilahnya begini, ya. Kita memudahkan calon itu mengisikan semua jenis informasi yang dikehendaki. Betul. Manakala pihak pengurusan memudahkannya untuk mencerakikan calon-calon yang layak. Ya. Yang penting ialah calon-calon hendaklah layak memohon sesuatu jawatan mengikut syarat-syarat kelayakan yang telah ditetapkan oleh kementerian dan jabatan. Ya. Ya, contohnya kalau hendakkan kredit bahasa Malaysia, calon-calon mestilah ada kredit bahasa Malaysia. Kalau setakat dulu saja tidak membolehkan seseorang itu memohon jawatan berkenaan. Maka itu kita lihat hari ini SPA 9 telah mendapat pautan ataupun views ataupun calon-calon yang browse through SPA 9 sudah mencakupi 30 juta. Dan permohonan yang masuk sejak kami lancarkan pada 5 Oktober baru-baru ini sudah mencapai 406,000. Ini bermakna tempoh yang sebulan, tak sampai sebulan ni bulan 10 ni, kami lancar 5 bulan 10. Hari ini baru 21. 406,000 calon yang telah memasuki untuk meninjau peluang-peluang pekerjaan dalam itu. Dan termasuk juga calon-calon yang sedia ada. Jadi saya mencadangkan pada calon-calon tak usahlah merasa gundah gulana, kerisauan yang begitu ketara. Yang penting ialah mesrakan dengan SPA 9. Mudah-mudahan pekerjaan itu satu yang ditentukan oleh Allah SWT juga. Kan? Kita ramai calon yang memohon. Kalau ikutkan data yang ada di SPA sekarang, data permintaan pekerjaan sektor mana yang paling tinggi sekarang? Kalau kita lihat di kalangan sektor awam itu sendiri, saya nak berkongsi sikit maklumat. Sektor awam ini bukan saja Suruhanjaya Perkhidmatan Awam sebagai badan yang melantik. Kita ada Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, kita ada Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan yang mana ingin menjadi guru dan sebagainya, juga anggota pentadbiran di bawah Kementerian Pendidikan. Ini Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan yang mengambil. Kita khawatir calon-calon mengatakan hanya Suruhanjaya Perkhidmatan Awam saja. Tidak. Ada Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan. Kemudian bagi yang berminat untuk menjadi anggota tentera, kita ada Majlis Angkatan Tentera. Yang berminat untuk menjadi anggota polis, kita ada Suruhanjaya Perkhidmatan Polis. Yang berminat untuk bekerja di negeri, kita ada Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri. Yang berminat bekerja di pihak berkuasa tempatan, misalnya contohnya Majlis Perbandaran Subang Jaya dan sebagainya, Majlis Perbandaran Shah Alam, mereka ada Suruhanjaya Perkhidmatan pihak berkuasa tempatan. Pihak berkuasa tempatan untuk memilih. Maknanya calon-calon ini mempunyai ruang lingkup atau spektrum yang lebih luas untuk memohon dalam jawatan perkhidmatan awam. Adakah diintegrasikan bersama dengan SPA 9? Yang setakat ini belum lagi diintegrasikan. Cuma baru-baru ini Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan menyuarakan pandangan untuk melihat SPA 9 dan ingin memohon SPA 9 menjadi pintu masuk kepada permohonan SPP. So, kita masih terlalu awal untuk berunding bagaimana kita boleh menggunakan one gateway ke arah ini. Dalam urusan ini, ingin saya berkongsi bahawa SPA telah pun menyahut urusan kerajaan untuk mengemukakan pendekatan E to E.
Maknanya end-to-end proses. Dalam istilah kita tulis singkatan END, angka 2 END. End-to-end proses di mana bermula dengan sistem komputer, berakhir dengan pelantikan sistem komputer. Okey. Ini dia punya kelainan sedikit SPA 9 ini. Yang pentingnya ialah kita dapati SPA 9 ini datanya sangat valid. Keduanya mudah untuk diakses. Dan kita ada satu lagi kelebihannya. InsyaAllah dalam proses kita memperbaikinya, apa juga jawatan yang dipohon akan dipadankan dengan kelayakan. Ya, kelayakan calon itu sendiri. Calon pernah memberitahu, saya telah memohon 15 jawatan. Satu pun tidak menepati. Ini kita harus ingat. Syarat-syarat kelayakan itu sangat penting untuk disesuaikan dengan skim atau skim perkhidmatan berkenaan. Untuk itu, kita membolehkan sistem ini sendiri menjodohkan di antara kelayakan dia dengan bidang pekerjaan itu sendiri. Selain daripada menjodohkan tadi tu Tan Sri, apa lagi fungsi dan juga bidang kuasa di bawah SPA ini sebenarnya? Kalau SPA bidang kuasanya kita tengok balik di bawah perkara 139 perlembagaan, di situlah SPA ditubuhkan sejak tahun 1957. Kalau kita melihat peranan dia pula di bawah perkara 1441 dijelaskan SPA adalah merupakan salah satu daripada badan untuk melantik sesiapa yang untuk berkhidmat dan perkhidmatan awam. Mereka ini apabila telah berkhidmat 1 hingga tempoh 3 tahun, mereka akan disahkan dalam jawatan. SPA akan mengesahkan jawatan mereka. Kemudian selepas sah jawatan, nak tanya pula berpencen atau tidak, tetap atau tidak, maka SPA akan menyerap masuk mereka ini ke jawatan tetap dan berpencen. Selepas bekerja dengan kerajaan 15 tahun, 20 tahun, merasa diri nak bertukar ke skim perkhidmatan lain. SPA akan memberikan kebenaran menukar skim perkhidmatan mereka. Sama ada dipinjamkan secara tetap atau dipinjamkan secara sementara. Kemudian ada kumpulan-kumpulan tertentu merasakan hari ini saya berada di grade ini. Saya dah naik pangkat. Maka SPA akan menaikkan pangkat mereka dengan syarat melepasi tahap-tahap yang dibenarkan. Dan akhir sekali, sebagai anggota perkhidmatan awam, jika mereka melakukan kesalahan, jika mereka melakukan yang bersabit dengan jenayah sebagainya, SPA akan mengenakan tindakan tata tertib kepada mereka. Dan malahan kalau ada yang dikenakan tindakan tata tertib di peringkat kementerian jabatan, mereka akan merayu kepada SPA. SPA memainkan peranan sebagai lembaga rayuan. Faham. Itulah peranan SPA. Bila kita dengar tone suara Tan Sri bersabit dengan kesalahan tu, berderau kan? Terus berderau. Kita okey, Tuan? Kita okey. Ramai yang ingin memohon untuk bekerja dalam sektor kerajaan. Jadi kalau anda dengar apa yang perbincangan pada hari ini, jadi penting untuk anda mengisi segala maklumat dengan tepat dan betul di SPA 9 walaupun telah ada data anda pada SPA 8I, telah pun diintegrasikan masuk ke SPA 9, tetapi tanggungjawab kita untuk kemaskini dan tengok kembali mungkin ada sedikit kesalahan dan sebagainya, itu tanggungjawab kita insya-Allah. Dengan kapasiti yang ada dengan SPA ini, kita harapkan sektor kerajaan utuh dalam terus membangunkan ekonomi dan juga pembangunan negara. Mereka ni tulang belakang negara sebenarnya. Betul. Jangan risau, rezeki ada di mana-mana. SPA akan membantu menjodohkan anda. Betul. Terima kasih banyak-banyak kepada Tan Sri Zainal Rahim Seman, Pengerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia SPA. Terima kasih Cik Ridwan dan Cik Syafiqah. Okey, selepas